Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam buat penonton-penonton daripada luar sana di Facebook sekarang ni berhimpun di dalam Zoom. Jadi buat pertama kalinya kami di Tengkolok Trading akan mengadakan sesi basic introduction ataupun training secara live dan free kepada anda di luar sana. Jadi malam ni kita akan cover, insyaAllah kita cuba untuk cover sampai dua part, which is chapter 1, instrument feeds user interface ataupun in short UI. Dan inilah slide yang akan saya akan ajar dalam bentuk slide. Dan nanti bila dah selesai training kita ni, insyaAllah saya akan upload ke website kami. Dan juga di Telegram channel kami berkenaan dengan slide ini, insyaAllah. Okay. So, terlebih dahulu saya nak tunjukkanlah apa yang kami bawakanlah kepada tuan-tuan. Tengkolok Trading, apa yang kami bawakan adalah satu servis yang mana sekarang ni kami adakan offer sebanyak 90% untuk Premium Pro. Yang mana harga sebenar adalah RM250. Yang kini buat masa ni kita akan buat cuma berharga RM30 sahaja untuk selama 14 hari trading tu. Macam tu. So konten-konten yang tuan-tuan akan dapat adalah kesemua instrumen major, yang mana termasuk jugalah dengan gold dan juga WTI oil. Begitulah apa yang tuan-tuan akan dapat daripada Premium Pro. Baik. So kita teruskan kepada training ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, saya punya training ni saya akan tulis dalam bahasa Inggeris lah. Tapi saya akan terangkan dalam bahasa Melayu, mudahlah untuk tuan-tuan faham. Baik. So daripada training ni, apa yang Tengkolok Trading kru kami harapkan adalah supaya tuan-tuan semua dapat akses bookmap feed ni daripada Telegram melalui apa yang kami adakan, which is Desta channel. So yang mana dekat luar sana tu kalau belum add, bolehlah nanti search Tengkolok Trading macam kat bawah ni, Tengkolok Trading channel. So dekat dalam channel tu tuan-tuan semua dekat luar sana boleh nampaklah kita punya what we call as feed. Daripada situ kita ada letakkan link ada kat situ. Alright. And then the next one is saya juga mengharapkan sebagai seorang trainer lah agar audience saya dapat faham apa yang terkandung dekat dalam feed tersebut. Dan kemudian daripada apa yang terkandung tu kita boleh ambil dan kita boleh apply untuk buat trading decision berdasarkan daripada informasi yang kami tunjukkan. Baik. Okay. Seterusnya next slide. Okay. So apa yang saya akan terangkan kepada tuan-tuan semua yang ada kat luar sana ni, apa yang saya letakkan kotak-kotak ni lah. So dekat dalam yang pertama sekali, kotak hijau ni kat atas ni, yang pertama ni. And then yang kedua ni, apa yang ada dekat sini. Kemudian yang ni apa pula. And then what is this. Kemudian apa yang ni dan yang bawah ni dua ni lah. Macam tu. Alright. So saya teruskanlah kepada tempat-tempat sebab saya dah ambil screenshot. So senanglah untuk anda semua faham. InsyaAllah. Okay, so untuk kita faham UI, user interface bookmap ni yang kami bekalkan melalui channel Desta. Okay, so kita ada demo juga ya tuan-tuan. Boleh pergi kepada channel Telegram ataupun PM saya @tpips. Saya bookmap analyst, so saya lebih peka lah dengan apa yang berlaku dekat bookmap tu. So, kalau siapa-siapa yang nak link boleh tanya kepada saya. Jadi yang pertama ni, kalau kita tengok tu, yang saya screenshot tu adalah heat map gradient. Okay. Nama dia lah dalam bahasa Inggeris heat map gradient. So, apa itu heat map gradient tu? Okay. So, saya kembali kepada sebelumnya. Yang ada di dalam chart ni kan tuan-tuan, kalau ada line panjang merah macam ni,
Yang ni kita panggil sebagai, nama dia heat map. Saya akan jelaskan selepas ni nanti. Okay. So ini dipanggil sebagai heat map. Baik. Ingat tu. Nama dia heat map. Macam panas kan. Merah panas. Macam tu heat lah. Senang cerita macam kita tengok temperature. Kita tengok kamera temperature. So dalam book map ni dia adalah boleh consider sebagai dia scanner lah. Scanner dekat mana kewujudan lot-lot yang besar yang ada diniagakan dekat dalam forex ataupun futures market. Okay. Baik. So, high liquidity maknanya yang mengarah kepada ke kanan ni. Maknanya semakin terang, semakin merah. Kita mulakan macam ni lah. Dia terbaik bermula daripada kuning, orange and then merah. So, dia bermaksud high liquidity. So, untuk tuan-tuan faham, untuk anda semua faham, liquidity apa maksud dia? Baik. So, bila saya katakan high, bermaksud kawasan ataupun level harga yang mana pemain pasaran berminat untuk letakkan entry ataupun telah letakkan entry. Manakala kalau dia menghala kepada ke kiri ni maknanya pergi ke arah biru. Kalau dah nampak biru, hitam, okey. Tak payah peduli. Sebab apa? Dia adalah keadaan kawasan low liquidity yang mana tak ada orang minat. Tuan-tuan semua kena faham. Anda semua kena faham. Dan kita perlu bersetuju dengan suatu konsep yang sama. Which is very, very, very important for all of us to understand. This very fine concept in the market mechanic. Dekat kawasan yang mana kita panggil sebagai tiada liquidity. Okay, tiada liquidity. Maknanya gelap itulah yang seperti mana yang ditunjulkan di sini. Saya tunjukkan di kawasan ni. Okey, gelap. Yang ni pun gelap. So, kawasan ni lebih jelaslah kegelapan dia ni. Tak ada orang yang sudi dan berminat untuk trade dekat situ. Samalah macam kita. Macam saya baru-baru ni. Saya baru saja balik bercuti daripada Langkawi. Terima kasih kepada isteri saya sebab dia plan everything. And then ada satu malam tu kami nak balik ke hotel kami dan kami rasa macam jalan ni gelap sangat je. So simple as that. Kalau kita sebagai price, let's say, nak ke kita explore tempat gelap? As in kalau macam kita orang, kita takut akan disamun dan sebagainya. Tapi dalam case price ni, dia takut apa? Berlakunya manipulation yang lebih besar. Jadi harga ni, kalau tuan-tuan perlu ingat, dia dikawal oleh yang mana kita pakai entiti besar dipanggil sebagai institutional player. So mereka inilah yang membuat ataupun mencipta liquidity dan kita boleh kenali dan kita panggil sebagai market maker. Itulah, dia inilah yang provide liquidity dalam market. Kita pun sama juga yang provide liquidity dalam market. Cuma dalam skala kecil lah. Sebab saya nanti 1 sen, 10 sen macam tu je. Tak banyak pun. Something like that. Okay, next, nombor 2, book and volume bar. Yang ni book, yang ni volume. So, dekat dalam bar ni, apa yang dia ukur sebenarnya? Baik, anda perlu faham untuk book bermaksud position in the book, sell ataupun buy limit. Bermaksud, kalau contoh dalam case macam ni, kan, dalam case macam ni, idea dia adalah pada waktu saya screenshot ni, secara keseluruhannya, position trader ataupun pemain dan ataupun entiti dekat dalam market, okay, dia lebih kepada sell limit position. Itu maksud dia dan informasi yang kita boleh ambil. Manakala untuk volume, lot size in the book which is sell ataupun buy limit. Okay, so apa yang kita boleh translate daripada volume tu, okay, mudahnya macam ni. 5%. Ada 5%. So kalau kita baca 5% lah. Tapi kalau saya baca mudah je lah. Adanya kehadiran lot size di dalam market. Yang mana dia punya lot size dia lebih besar dekat buy limit. So mudahnya untuk kita faham, dalam erti kata yang paling simple, position sell limit tu banyak. Tapi buy limit sikit. Dan position volume untuk buy limit tu besar.
manakala sell limit punya volume sikit. Macam tu. Inilah yang dipanggil sebagai yang boleh dikatakan maksud untuk book and volume bar. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada instrument tab. Okey, dekat situ saya highlight GC, Z20, okey, XCEC, add DXFit. Kalau saya nak explain satu-satu tu agak ambil masa lah. So mudahnya, apa yang saya tengah highlight ni adalah gold commodity, GC gold commodity, month dia adalah Z, year adalah YY adalah maksudnya year, which is tahun 2020. XCC ni dia adalah salah satu daripada komponen futures yang ada di dalam DXFit. Yang ni tak perlulah ambil tahu sangat. Cukuplah anda di luar sana faham yang kat mana komoditi ni. Okey, ni komoditi GC, which is gold commodity. Macam tu. So, pastikanlah tuan-tuan bila tengah analisa tu tengok contohlah JU. Lepas tu pergi dekat MT4, kita analisa NU. Salah dah tu. So macam itulah kita kena check betul-betul. Okay, alright. Seterusnya yang nombor 4, price chart. Okay, so minta maaf yang ini bukan price chart ni. Saya main baca je, minta maaf ya tuan-tuan. So yang ini nama dia LOB. Saya rasa saya dah update dah tadi. Okay, so yang ini kita panggil dia sebagai LOB. Ataupun limit order book. Okay. So dekat dalam LOB ni, yang ni, benda ni semua ni, secara general lah. So apa yang dia measure, so nanti kita akan explain, akan datang. But saya dah explain, saya beritahu kat sini components ni, bid, SVP, CQC will be covered in another video. So saya akan explain lah insyaAllah. Alright, so dekat sini untuk bid, apa yang dia measure adalah kawasan bawah ni adalah sebagai bid. Okay. So buy lot size at responsible price. So ada price lah kat sini sebenarnya. And then ask pula dekat bawah atas ni. So dekat sini sell lot size. So contoh dekat sini ada 67 lot. Dekat sini ada 61 lot. Ingat tuan-tuan, lot yang ditunjulkan dekat sini adalah lot yang single order. Sebiji. Satu. Seorang masuk 67 lot. Macam tu. Macam kalau korang pernah tengok lah yang dulu-dulu tu Dira The Gold Digger, entry $80. Macam ni. Macam ni. And then next, kita ada CQC kat sini. So, apa yang dia measure ni adalah order yang diorang added dan juga diorang pull, which is tambah dan keluarkan dekat harga-harga tertentu tu lah. Dan yang terakhir untuk SVP, which is kawasan ni petak ni jauh. Ini je tau. CQC ni merah dengan hijau ni. Ni, dua ni. Ni CQC. Dekat SVP ni, market instant. Lot, order, buy atau sell. Okay, apa beza SVP yang ni dengan SVP yang ni? So, dekat kawasan yang ni, kita katakan sepanjang sesi. So, dia kumpulkan semua lot yang dimasukkan ke dalam market secara instant. Macam kita lah masuk, boleh buy ni, buy, masuk. Macam tu lah. Ni SVP ni lah, dia kumpulkan. So kalau yang dekat SVP yang tengah-tengah ni, dia berubah-ubah tau. So dia akan tengok pada waktu tu, okay dekat sini berubah. Macam tu. So that's why, yang ini boleh katakan the whole session, seluruh sesi. Yang ini boleh kata sebagai dekat current punya sesi semasa. Macam tu. Alright. Saya teruskan kepada slide yang seterusnya, which is berkenaan dengan price chart. Okay. So, dalam price chart ni, kita boleh nampak ada dua komponen lah secara general. Yang isi dekat dalam ni nanti saya explain. Tapi saya boleh jugalah cover secara general. So, pertama kita ada price ladder. So ini adalah tetangga harga. So tetangga harga kalau kita tengok yang ada dekat dalam kotak hijau ni, yang ini kita panggil sebagai current price. Harga terkini. Okay, harga terkini di Bookmap dan juga di MT4 dia berlainan. Jadi tuan-tuan bolehlah gunakan enhancement board yang telah
dibuat oleh admin kita seorang lagi, Syakirin. So dia dah update Zahra bot untuk convert price yang ada dekat dalam bookmap. Kalau let's say JU, contoh JPY USD, Canadian Dollar USD, Swiss Franc USD. Yang tu. So gunakanlah sebaiknya. Kami dah sediakan kepada anda semua. So gunakan. Masuk saja. Dia akan automatically calculate. So just comparekan dengan spread saja, insya-Allah. Okay, so dekat time ni dekat bawah ni. So untuk pengetahuan tuan, banyak ramai yang tanya saya, tuan-tuan, cik, bro, come on. Time. Again, saya emphasize, there are no time frame in bookmap. Sebab apa? Dia gunakan tick data. So tick data ni masa dia variable. Easily set lah macam tu. Tapi sebab bookmap ni dia dah cuba untuk constant kan, supaya nampak chart kita ni elok lah rupa dia. So dia punya gap kadang-kadang sejam. So dia akan automatically extend up until to 6 hours punya feed. Macam tu. So dia automatic. Bolehlah kita nak adjust tarik atas bawah semua boleh. Tapi dia akan menjejaskan dia punya performance untuk automatic automatic time. Jadi mudahnya kalau kita nak tengok lebih kurang pergerakan dia, kita boleh monitor dekat M5, di MT4 ataupun MT5 ataupun di M15. Tengok ada certain part, ada certain pair ataupun instrumen tu dia berbeza sedikit. Macam tu. M5 ataupun M15 boleh cuba. Okey, saya teruskan dengan slide yang seterusnya, which is berkenaan dengan komponen yang terakhir, which is liquidity tracker. Okey, so untuk liquidity tracker ni saya pergi balik dah. Dekat bawah ni kan tuan-tuan ada tengok yang ada macam chart macam ni, konon lah macam RSI, stokastik, apa-apalah yang biasanya letak dekat MT4, MT5 phone ataupun PC tu kan. So komponen dua-dua ni nama dia liquidity tracker. Dia ada trademark. Ni pasal ni bookmap punya UI lah, dia punya teknologi lah. So apa yang liquidity tracker ni dia boleh buat? Dia akan tunjulkan limit punya order tu, kekuatan limit order tu sama ada buy ataupun sell secara keseluruhan. So maknanya dia kumpulkan data tu daripada awal sampailah pada masa terkini kan, dan dia predict dengan current. Dia bukan predict, dia bagi tahu apa yang patut kita lakukan. Macam tu. Okay. So dekat dalam limit order ni, dekat dalam limit order yang saya katakan ni, apa yang dikatakan sebagai limit order ni adalah sell ataupun buy limit order yang mana masih aktif dekat dalam depth of market, which is dekat dalam sini ni lah. Yang mana masih aktif, masih kekal aktif. So bila aktif, dia akan nampak dekat dalam chart dalam bentuk heat map ni. Tu aktif. Okay. So dekat dalam sini, dekat bahagian yang ni kita panggil sebagai liquidity imbalance. Okay. So saya minta maaf dekat sini sebab saya tulis kat sini will not be covered. Asal-asalnya kami plan tak cover lah slide ni. Tapi bila saya fikir balik, memang perlulah untuk saya cover dan tuan-tuan faham macam mana nak gunakan liquidity imbalance ni. So benda yang saya katakan liquidity imbalance ataupun liquidity tracker ni berbentuk informasi sahaja. Okey? Tuan-tuan kena faham dia adalah berbentuk informasi yang mana tuan-tuan boleh gunakan. Dia bukan satu bentuk trading signal, dia adalah satu bentuk informasi. Sebab tu saya risau bila saya cover nanti dia akan buat tuan-tuan confused. So tak apa, saya akan cover secara general dan secara sebaik yang boleh untuk saya explain kepada anda semua. Baik, untuk liquidity imbalance ni, kalau kita perhatikan ada nombor warna hijau, nombor warna putih dan nombor warna hitam. Setiap satu ni membawa maksud yang berbeza. Tapi apa yang kita boleh lihat, nombor hijau ni
dengan apa yang terkandung di cumulative volume delta, dia lebih kurang sama. Sebab hijau ni represent apa yang dipanggil sebagai volume, apa yang terkandung di dalam pasaran secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya. Okey, so yang ini 980 sebenarnya dan ditunjukkan di dalam sini 980. Okey, so untuk yang putih ni dia tak ada chart dia. Untuk yang hitam ni, ni adalah chart dia ni. Yang ni dekat mana? Dia dekat kosong. Yang ni dekat mana? Satu lagi ni dekat negatif 1.5. Di antara ni kan, tengok negatif 1 dengan negatif 2. Untuk yang hitam ini, dia sekadar untuk memberitahu, okey, sebelum ni dia berada di dalam kawasan ni. Di dalam kawasan ni dan dia berada dan ditunjukkan untuk kegunaan yang ini adalah the lowest of the lowest. So sekarang ni adalah median. Macam tu. So kosong kan median. So ni adalah lowest at that particular moment. Okay. Dekat liquidity imbalance ni, dia dah dalam bentuk overall lah. Dia adalah perbezaan di antara sell dengan buy ataupun buy dengan sell. Macam tu. So dia akan dapat nombor lah dekat sini. 980. Macam tu. So bila mana dia berwarna hijau, bermaksud adanya ataupun berlakunya kehadiran banyak excessive buy order ni, banyak kehadiran order buy, order beli. Dan kalau dia jadi warna merah, dia akan jadi excessive sell order. Maksudnya ramainya participant, ramainya trader, institutional trader berminat untuk sell pada waktu tersebut. Macam tu. So actually it is the same kesemua ni. Cuma kalau kat sini ni kita boleh cari divergent dan sebagainya lah bagi yang professional lagi kalau dah biasa pakai divergent dan sebagainya. Saya tak berapa menggunakanlah data ni sebab saya ambil sebagai satu information. Let's say kalau macam excessive buy order ni bermaksud market tengah berminat untuk buy. Jadi kita boleh katakan let's say kalau kita masih lagi berada dalam buy position dan dia masih aktif lagi buy tu sebelum dia bertukar kepada sell. So saya masih kekalkan dengan saya punya momentum lah untuk sampaikan kepada take profit saya yang seterusnya. Okey, baik. Jadi ini merupakan slide terakhir untuk sesi pertama. Sesi pertama kita bagi introduction instruments fit UI. So saya sekarang ni saya akan baca chat. Saya nak rehat kejap, nak bacalah kan. So saya tengoklah siapa-siapa yang ada kat dalam sini. Okey, so kita ada mencari biru-biru. Salam semua, saya baru masuk, saya dah subscribe anda bila lagi masukkan dia X1. Waalaikumsalam. Minta maaf tuan mencari biru-biru. Kami hanya berikan feed sama dengan apa yang ada dekat dalam MT4 lah kalau boleh. Cuma fokus kepada major pair, gold dan juga oil buat masa ni. InsyaAllah pada masa akan datang kita cubalah explore untuk letakkan stok macam contoh Apple, Microsoft dan sebagainya lah. Tapi yang itu dia punya subscription dia berbeza lah. InsyaAllah pada masa akan datang. Okay. Alright, kita ada Radi. Audio tak ada macam mana? Oh, saya ada je. Okay. Mesti Muhammad Aidil kena join audio baru ada sound. Okay. Sorry bang, kena out dulu, ada kerja sat. Okay, terima kasih semua. Baiklah. Baik. So, sekarang ni jam sudah menunjukkan 8.59 malam. So, kalau saya nak teruskan kepada slide yang seterusnya, sudi ke? Ataupun tak sudi untuk training? Ataupun nak teruskan dengan sesi Q&A dulu? Kalau setuju, saya akan teruskan dengan training yang seterusnya. Teruskan. Okey, kejap ya.